Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwan Haikal bin Faizal ingin membentangkan tentang sistem kabinet di Malaysia dan Kementerian Kesihatan di Malaysia. Pengenalan sistem kabinet. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan merupakan sebuah satu majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlimen. Sistem Kabinet Malaysia telah bermula sejak kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan telah dikanunkan dalam Perlembagaan Malaysia. Terdiri daripada 3 pemerintahan iaitu Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Tujuannya bagi mengelakkan wujudnya sebarang bentuk permuafakatan atau komplot dan dapat mengelakkan berlakunya permusatan kuasa antara 3 badan. Di sini terdapat sejarah ringkas tentang Jemaah Menteri mengikut sistem keahlian pada tahun 1951. Ianya merupakan hasil usaha Datuk Onn Jaafar yang mendesak Inggeris supaya melibatkan orang tempatan dalam pentadbiran sebagai langkah menuju kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Ianya ibarat menteri kerana memainkan peranan yang sama. Ianya memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi, dan ianya berakhir pada Ogos 1955. Seterusnya, Ketua Kerajaan atau Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan seorang pemerintah kerajaan dan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada YDPA tentang hal ehwal negara. Kabinet dan Jemaah Menteri akan diketuai oleh Perdana Menteri yang merupakan seorang ahli Dewan Rakyat yang pada pandangan YDPA mendapat kepercayaan dari sebahagian besar ahli Dewan. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Jemaah Menteri dilantik oleh YDPA untuk menasihati baginda dalam perjalanan tugas beliau. Tugas-tugas Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Beliau menamakan senarai kabinet untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau menyelaraskan semua dasar negara. Beliau juga menjadi jurucakap dalam hal ehwal antarabangsa dan dalam negara. Beliau akan bermohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen apabila sampai tempohnya. Berikut adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan terkini. Tan Sri Muhyiddin Yassin mempersembahkan nama beliau kepada YDPA sebagai calon Perdana Menteri. Beliau mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat dan dipilih sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari 2020. Beliau telah mengangkat sumpah jawatan pada 1 Mac 2020. Beliau melantik barisan kabinet pada 10 Mac 2020. Berikut adalah senarai penuh kabinet di Malaysia. Pengenalan Kementerian. Kementerian adalah agensi pentadbiran tertinggi dalam sistem pentadbiran persekutuan. Berfungsi mengubah dasar, merancang program pembangunan negara dan melaksanakan program di bawah penguasaan menteri berkenaan. Diketuai menteri dan dibantu oleh seorang timbalan menteri. Ketua Setiausaha menjadi penasihat pentadbiran kepada menteri. Dibahagikan menurut fungsi iaitu di peringkat persekutuan dan berfungsi di peringkat persekutuan dan negeri. Seterusnya kita masuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengenalan. Kementerian Kesihatan ialah salah satu kementerian yang wujud di bawah Kerajaan Malaysia. Ianya ditubuhkan pada 9 Ogos 1955, 65 tahun yang lalu. Ianya ditubuh kerana ingin membantu manusia meneruskan hidup dalam keadaan sihat. Mempunyai pelbagai organisasi semenjak ditubuhkan seperti hospital kerajaan, hospital swasta, klinik-klinik kesihatan dan pelbagai lagi. Selain itu, terdapat sebuah jawatan kebajikan masyarakat di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mempunyai peranan penting untuk memulihkan perkembangan sosial. Saban tahun, Kementerian Kesihatan menyediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan kesihatan seterusnya menjadi rujukan oleh negara-negara jiran dalam bidang teknologi dan perubatan.
Seterusnya, Menteri Kesihatan Malaysia, iaitu YB Datuk Seri Adam Baba. Beliau dilahirkan pada 6 Oktober 1962. Beliau merupakan seorang ahli politik Malaysia. Beliau juga merupakan ahli Parlimen Tenggara sejak 2018 hingga kini. Sebelum itu, beliau juga pernah menjadi ahli Dewan Undangan Johor, Pasir Raja pada 2008 hingga 2018. Dan akhir sekali, beliau telah dilantik sebagai Menteri Kesihatan pada 10 Mac 2020. Seterusnya, YB Datuk Dr. Haji Noor Azmi Ghazali sebagai Timbalan Menteri Kesihatan pertama. Beliau dilahirkan pada 28 November 1961 di negeri Perak. Beliau adalah ahli Parlimen Bagan Serai, Perak dari Persatuan Bersatu dan kini menyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri Kesihatan pertama bermula 10 Mac 2020. Matlamat Kementerian Kesihatan. Matlamat Kementerian Kesihatan terletak pada visi dan misinya. Visi negara mengembeleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik, dan misi Kementerian Kesihatan adalah menerajui dan berusaha bersama-sama. Terdapat 3 aspek, iaitu untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai potensi mereka dalam kesihatan dan menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga. Aspek kedua, untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti dengan tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran, inovatif. Dan aspek terakhir dengan menekankan sifat penyayang dan kerja berpasukan, sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat. Seterusnya, peranan Kementerian Kesihatan. Yang pertama, meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia melalui formula-formula polisi yang efisien dan cekap serta memantau perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi kesihatan. Yang kedua, berperanan membantu individu untuk mencapai satu taraf kesihatan yang baik supaya membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Dan ketiga, menyediakan perkhidmatan dari segi pencegahan, rawatan, pemulihan dan efektif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Dan terakhir sekali, mengembangkan sektor penyelidikan dan membangunkan kesihatan. Sumbangan Kementerian Kesihatan. Sumbangan dan kejayaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah mereka telah memperluaskan pusat-pusat rawatan di seluruh Malaysia maupun di bandar ataupun di luar bandar. Selain itu, dari segi bencana pula, ianya sejak berlakunya fenomena yang telah menimpa seluruh dunia iaitu tersebarnya wabak COVID-19 di Malaysia telah memberi impak terbesar terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia kerana terlalu ramai pesakit yang terkena wabak ini dan memerlukan rawatan dengan segera. Hal itu demikian telah diusahakan oleh pihak Kementerian Kesihatan yang telah diketuai oleh YB Datuk Seri Adam Baba dengan memberi rawatan yang secukupnya di seluruh Malaysia. Ini kerana semua petugas di bawah Kementerian Kesihatan telah bertungkul lumus dalam membasmi pandemik ini. Justru itu, dari segi wang ringgit, Kementerian Kesihatan dan kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi di seluruh negara demi kepentingan rakyat. Di samping itu, dari segi tenaga kerja, para barisan hadapan iaitu doktor dan jururawat telah berkorban nyawa demi menyelamatkan rakyat Malaysia dari wabak COVID-19 yang ketika ini tidak ada kesudahan. Akhir sekali, dari segi sosial, pihak Kementerian Kesihatan telah bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan demi memulihkan perkembangan sosial, terutamanya dengan wujudnya rumah-rumah orang tua atau warga emas sedikit sebanyak dapat membantu mereka dari segi kesihatan. Kesimpulannya ialah kewujudan Kementerian Kesihatan ini memberi impak yang sangat-sangat baik dan diperlukan untuk setiap rakyat Malaysia. Ini kerana segala pengurusan tentang kesihatan dapat diuruskan dengan lancar apabila wujudnya pusat-pusat rawatan yang mencukupi di seluruh Malaysia. Pelbagai penyakit boleh dirawat sama ada dalam jangka masa yang panjang maupun dalam jangka masa yang pendek.
Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bijak menilai keberkesanan sektor ini dari pelbagai aspek supaya Kementerian Kesihatan akan kekal kukuh dan semangat berjuang demi kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sekian daripada saya, Muhammad Izwan Haikal bin Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.